Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Pertama sekali, alians politik atau politik pakatan merujuk kepada kerjasama antara dua atau lebih negara untuk mencapai kepentingan bersama, terutamanya dalam aspek keselamatan dan pertahanan. Menurut Glenn H. Snyder 1997, hubungan antarabangsa melibatkan unsur konflik dan kerjasama. Oleh itu, pakatan perlu diwujudkan bagi menghadapi segala ancaman serta melindungi kepentingan nasional. Seterusnya, Pakatan Ketenteraan ialah satu perjanjian rasmi antara negara untuk saling membantu sekiranya berlaku ancaman atau serangan. Kerjasama ini melibatkan latihan ketenteraan, perkongsian risikan, teknologi pertahanan dan penempatan ketenteraan. Pakatan memainkan peranan penting dalam hubungan antarabangsa kerana dapat mengekalkan keamanan, meimbangi ancaman luar dan memperkukuhkan kerjasama strategik antara negara. Salah satu contoh pakatan yang penting ialah Pakatan Amerika Syarikat Korea Selatan yang ditubuhkan melalui Mutual Defense Treaty pada tahun 1993. Pakatan ini bertujuan melindungi Korea Selatan daripada ancaman Korea Utara dan sehingga kini masih menjadi asas kepada keselamatan di Semenanjung Korea. Seterusnya ialah latar belakang Perang Korea. Selepas tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Semenanjung Korea dibahagi kepada dua kawasan pentadbiran iaitu Korea Utara di bawah pengaruh Soviet Union dan Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika Syarikat. Pada tahun 1948, dua buah kerajaan yang berasingan telah ditubuhkan. Perbezaan ideologi ini antara kedua-dua negara menyebabkan ketegangan semakin meningkat. Kemudian, pada 25 Jun 1950, Korea Utara telah menyerang Korea Selatan dan tercetuslah Perang Korea, di mana Amerika Syarikat campur tangan melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi membantu mempertahankan Korea Selatan daripada pencerobohan tersebut. Selepas 3 tahun peperangan, Perjanjian Gencatan Senjata telah ditandatangani pada 27 Julai 1953. Walau bagaimanapun, kedua-dua negara tidak menandatangani perjanjian damai, menyebabkan konflik secara teknikal masih berterusan sehingga ke hari ini. Bagi menjamin keselamatan Korea Selatan, Mutual Defense Treaty telah diadakan pada 1 Oktober 1953. Perjanjian ini membolehkan Amerika Syarikat mengekalkan ketenteraannya di Korea Selatan serta memperkukuhkan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara dalam menghadapi ancaman Korea Utara. Sekian itu saja pembentangan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bahagian ini saya akan terangkan tentang pembentukan pakatan antara Amerika Syarikat dan Korea Utara Selatan pada tahun 1953. Pakatan ini terbentuk selepas berlakunya Perang Korea dari tahun 1950 hingga 1953. Perang tercetus apabila Korea Utara menyerang Korea Selatan pada 25 Jun 1950, di mana serangan ini telah menyebabkan Amerika Syarikat campur tangan melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB untuk membantu mempertahankan Korea Selatan. Selepas perang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada 25 Julai 1953, keadaan di Semenanjung Korea masih tidak stabil kerana ancaman daripada Korea Utara masih berterusan. Oleh itu, Presiden Korea Selatan ketika itu iaitu Syngman Rhee meminta Amerika Syarikat memberikan jaminan keselamatan yang lebih jelas kepada negaranya. Hasil rundingan antara kedua-dua negara, Perjanjian Pertahanan Bersama atau Mutual Defense Treaty telah ditandatangani pada 1 Oktober 1953 di Washington, di mana melalui perjanjian ini Amerika Syarikat bersetuju membantu mempertahankan Korea Selatan sekiranya berlaku serangan dan pada masa yang sama dibenarkan menempatkan tenteranya di Korea Selatan bagi menjaga keselamatan rantau tersebut. Terdapat dua faktor utama yang mendorong pembentukan pakatan ini.
Yang pertama, ancaman berterusan daripada Korea Utara. Yang kedua, dasar pembendungan Amerika Syarikat semasa Perang Dingin untuk menghalang penyebaran ideologi komunisme di Asia Timur. Dari segi kesan, pakatan ini telah meningkatkan keselamatan Korea Selatan, iaitu mengukuhkan hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan pertahanan negara tersebut. Kesimpulannya, Pakatan Amerika Syarikat Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 1953 bukan sahaja menjamin keselamatan Korea Selatan, malah menjadi asas hubungan strategik antara kedua-dua negara yang masih berkegalan sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Siti Nurafika Hamti Zamri, memegang kad matriks BA 24110076. Jadi, saya akan membentangkan tentang peranan pakatan dalam era Perang Pasca Dingin. Okey, baiklah. Sebelum saya memulakan pembentangan saya dengan lebih lanjut, saya akan terangkan dahulu pendahuluan serba sedikit mengenai tentang era pasca Perang Dingin. Okey, baiklah. Era pasca Perang Dingin ini bermula selepas Kesatuan Soviet runtuh pada tahun 1991. Selepas itu, dunia berubah kerana persaingan antara blok barat dan juga blok timur telah berakhir. Oleh itu, pakatan antarabangsa bukan lagi hanya untuk tujuan ketenteraan, tetapi turut bekerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi, diplomasi, teknologi dan juga pembangunan. Pendek kata, di mana kita tahu pasca ialah bermaksud selepas. Jadi, pasca Perang Dingin berlaku selepas Perang Dingin tamat, iaitu pada tahun 1991 ketika Kesatuan Soviet runtuh. Baiklah, apakah pula peranan pakatan dalam era pasca Perang Dingin tersebut? Yang pertama ialah menjamin keselamatan dan juga keamanan antarabangsa. Okey, contohnya, NATO bukan lagi hanya mempertahankan negara anggotanya, tetapi turut menjalankan misi pengaman, mencegah konflik dan membantu memulihkan keamanan di negara yang mengalami peperangan. Jadi, pakatan bukan hanya berperang tetapi juga membantu untuk mengekalkan keamanan serantau. Yang kedua ialah menangani ancaman bukan tradisional. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, pada masa dahulu ancaman ini ialah berbentuk perang. Hanyalah berbentuk perang. Namun, seiring berjalannya waktu dan menghadapi beberapa perubahan revolusi industri yang begitu ketara, ancaman bukan lagi tertumpu kepada perang semata-mata, namun ia tertumpu kepada serangan cyber, penyeludupan manusia, dadah, pandemik dan juga bencana alam. Jadi, ancaman seperti ini ia tidak boleh diselesaikan oleh satu negara sahaja dan memerlukan bantuan negara-negara yang lain untuk berkongsi maklumat. Contoh, Malaysia mendapatkan maklumat tentang penjenayah cyber dan meminta bantuan daripada negara Indonesia, dan negara Indonesia menyerahkan maklumat tersebut kepada Australia. Jadi, perhubung kaitan antara setiap negara itu diperlukan bagi mengatasi ancaman yang berbentuk moden, iaitu bukan tradisional. Jadi, kalau satu negara untuk buat sendiri memang agak susah, namun ianya akan menjadi lebih mudah ketika setiap negara itu bekerja sama. Maafkan saya. Okey, baiklah. Isi yang ketiga ialah kerjasama ekonomi. Okey, seperti yang kita tahu, pakatan ini penting dalam mengukuhkan ekonomi. Sebagai contoh, ASEAN, EU dan APEC yang menggalakkan perdagangan bebas, pelaburan dan juga kerjasama ekonomi. Melalui kerjasama ini, negara anggota dapat meningkatkan ekonomi serta menghadapi cabaran ekonomi dunia. So, secara ringkasnya, pakatan membantu negara menjadi lebih maju daripada segi ekonominya. Okay. Baiklah, isi yang seterusnya ialah pakatan berfungsi sebagai platform diplomasi. Okay. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan dan bagaimanakah pakatan itu dapat membentuk pakatan diplomasi? Pakatan ini dapat menjadi tempat untuk negara berbincang dan menyelesaikan konflik secara aman. Mereka mengadakan rundingan supaya masalah dapat diselesaikan tanpa
adanya peperangan. Jadi cara ini dapat mengeratkan lagi hubungan diplomatik antara negara-negara tersebut. Jadi secara ringkasnya di sini, lebih baik kita berbincang daripada bergaduh. Means lebih baik pakatan itu dibentuk daripada terjadinya sebarang pergaduhan antara beberapa buah negara yang akhirnya akan menyebabkan kerugian yang besar. Okey, baiklah, seterusnya ialah pakatan berfungsi sebagai misi kemanusiaan. Bagaimana? Pakatan turut membantu negara yang dilanda peperangan ataupun bencana alam. Bantuan yang diberikan termasuklah makanan, ubat-ubatan, perkhidmatan kesihatan, pembinaan semula infrastruktur dan juga bantuan kepada rakyat yang terjejas. Ini dapat mempercepatkan lagi pemulihan negara tersebut. Okey, seterusnya pakatan juga dapat mengimbangi persaingan kuasa besar. Okey, seperti kita tahu, dalam dunia hari ini terdapat persaingan antara Amerika Syarikat dan juga China. Oleh itu, beberapa pakatan seperti AUKUS dan QUAD diwujudkan bagi menjaga keselamatan maritim, keselamatan cyber dan juga kestabilan di rantau Indo-Pasifik. So, tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan kuasa supaya tidak ada kuasa yang terlalu berkuasa. So itu adalah yang dimaksudkan dengan balance of power. Jadi secara kesimpulannya, peranan pakatan dalam era pasca Perang Dingin bukan lagi hanya dalam bidang ketenteraan semata-mata seperti yang kita tahu, namun pakatan kini turut memainkan peranan dalam keselamatan, ekonomi, diplomasi, bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Oleh itu, sila-sila bahawa pakatan masih sangat penting untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Okey, itu sahaja daripada saya untuk isi peranan pakatan dalam era pasca Perang Dingin. Saya berikan kepada kawan pemandangan saya yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ancaman Korea Utara terhadap Pakatan Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Ancaman yang paling utama ialah program pembangunan senjata nuklir. Korea Utara membangunkan senjata nuklir bagi memperkukuhkan pertahanan negara, mengekalkan pemerintahan rejim dan meningkatkan kedudukannya di peringkat antarabangsa. Keadaan ini telah menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan Korea Selatan. Oleh sebab itu, Amerika Syarikat terus memberi jaminan keselamatan kepada Korea Selatan melalui dasar Extended Deterrence. Sebagai contoh, Korea Utara telah menjalankan beberapa ujian nuklir dari tahun 2006 hingga tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan keupayaan nuklirnya. Selain itu, Korea Utara juga giat menjalankan ujian peluru berpandu balistik atau ICBM. Peluru berpandu ini berupaya mengancam Korea Selatan, Jepun, dan juga pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau Asia Timur. Disebabkan ancaman ini, Amerika Syarikat dan Korea Selatan terus memperkukuhkan kerjasama pertahanan melalui latihan ketenteraan bersama serta perkongsian maklumat bersikat. Sebagai contoh, Korea Utara telah melancarkan beberapa ujian ICBM pada tahun 2022 hingga 2023. Di samping itu, Korea Utara turut melakukan berbagai provokasi seperti pencerobohan ruang udara, serangan cyber, dan aktiviti ketenteraan berhampiran zon bebas tentera atau DMZ. Walaupun tindakan ini tidak membawa kepada peperangan secara terbuka, ia tetap meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea. Contohnya, pada tahun 2022, beberapa drone Korea Utara dilaporkan memasuki ruang udara Korea Selatan, sehingga tentera Korea Selatan terpaksa menggerakkan pesawat pejuang sebagai tindak balas. Keseluruhannya, ancaman Korea Utara ini menyebabkan Pakatan Amerika Syarikat dan Korea Selatan masih kekal relevan hingga ke hari ini. Kerjasama pertahanan yang berterusan membolehkan kedua-dua negara meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan keselamatan Korea Selatan serta kestabilan di rantau Asia Timur. Salam sejahtera, nama saya Vanessa Virgil, memegang kad Matrix BA 24110844. Jadi hari ini saya akan bentangkan tentang cabaran domestik pakatan dan juga cabaran keuangan. Masuk kepada cabaran yang pertama, iaitu cabaran domestik. Jadi cabaran ini dia merujuk kepada masalah yang berlaku dalam Korea Utara, Korea Selatan sendiri, dan memberi kesan kepada hubungan dengan Amerika Syarikat
Jadi salah satu isu utama yang terdapat adalah perbezaan ideologi politik di mana Korea Selatan dia mempunyai dua kumpulan utama, yaitu Parti Konservatif dan juga Parti Progresif, di mana Parti Konservatif dia adalah satu parti yang mempercayai bahawa pentingnya untuk mengekalkan hubungan baik ataupun hubungan rapat dengan Amerika Syarikat untuk mendapat bantuan daripada segi keselamatan daripada ancaman daripada Korea Utara. Dan Parti Progresif pula adalah berbeza, di mana mereka berpendapat bahawa masalah antara Korea Utara dan Selatan boleh diperbaiki dengan melalui satu rundingan ataupun dialog. Contohnya seperti Sunshine Policy, di mana dia bertujuan untuk mengurangkan ketegangan antara kedua-dua Korea, yaitu Selatan dan juga Utara. Selain itu, terdapat juga sentimen anti-Amerika dalam kalangan sebahagian rakyat Korea Selatan. Walaupun Amerika Syarikat banyak membantu dari segi keselamatan, ada rakyat yang tidak bersetuju dengan kehadiran tentera asing di negara mereka, sebab mereka berpendapat kehadiran Amerika Syarikat ni boleh menjejaskan kedaulatan Korea Selatan. Tambahan pula isu Status of Forces Agreement ataupun SOFA, dia sering menjadi perdebatan kerana terdapat tangkapan bahawa angkatan tentera Amerika dia diberikan layanan undang-undang yang berbeza berbanding dengan rakyat tempatan. Oleh sebab itu, isu ni dia kadang-kadang menjadi tercetusnya bantahan daripada masyarakat. Dan cabaran yang kedua pula adalah cabaran kewangan, di mana pakatan dia memerlukan kos yang lebih tinggi, yang sangat tinggi untuk mengekalkan mereka punya pangkalan tentera. Jadi kemudahan pertahanan dan juga penempatan tentera Korea Selatan. Oleh itu, Amerika Syarikat dia meminta Korea Selatan ni untuk memberi sedikit sumbangan lebih banyak melalui konsep burden sharing, iaitu perkongsian kos pertahanan. Jadi perkara ini dirundingkan melalui Special Measure Agreement ataupun SMA. Walau bagaimanapun, kedua-dua negara ini dah sering mempunyai pandangan yang berbeza mengenai jumlah sumbangan yang sepatutnya dibayar oleh Korea Selatan. Walaupun berlaku perbezaan pendapat, mereka tetap ingin mencapai persetujuan melalui rundingan kerana kedua-dua pihak ni dia masih memerlukan pakatan ini. Jadi selain cabaran domestik dan kewangan, terdapat juga perbezaan dasar terhadap Korea Utara, dan Amerika Syarikat lebih menekankan tekanan melalui sekatan ekonomi dan latihan ketenteraan dan juga strategi untuk pencegahan ataupun deterrence bagi menghalang pembangunan senjata nuklear di Korea Utara. Sebaliknya, beberapa kerajaan Korea Selatan lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan dialog ataupun diplomasi untuk mengurangkan konflik. Walau bagaimanapun pendekatan mereka adalah berbeza. Kedua-dua negara ini tetap bekerjasama kerana ancaman nuklear dan juga peluru berpandu Korea Utara masih berterusan sehinggalah hari ini. Jadi untuk perbezaan dasar terhadap Korea Utara ini akan lebih dijelaskan secara terperinci oleh pembentang yang seterusnya. Terima kasih, itu saja daripada saya. Seterusnya kita beralih kepada perbezaan dasar, di mana saya mengutamakan 5 aspek. Yang pertama ialah pendekatan terhadap Korea Utara, di mana Amerika Syarikat ni lebih menggunakan dasar lebih tegas, di mana sekatan ekonomi, tekanan diplomatik dan ketenteraan diadakan. Manakala Korea Selatan ni dia berubah mengikut kerajaan ataupun kita panggil sebagai dialog yang bersifat progresif atau pendekatan tegas yang bersifat konservatif. Seterusnya yang kedua ialah melalui matlamat utama, di mana Amerika Syarikat ni dia menghalang pembangunan senjata nuklear dan peluru berpandu terhadap Korea Utara.
manakala Korea Selatan ni dia menjamin keselamatan negara serta mengekalkan keamanan di semenanjung Korea. Seterusnya yang ketiga ialah melalui strategi keselamatan, di mana Amerika Syarikat ni dia mengekalkan kehadiran tentera AS dan latihan ketenteraan bersama, manakala Korea Selatan ni dia mengimbangi kerjasama pertahanan dengan usaha diplomatik. Dan yang keempat ialah melalui pengaruh politik domestik, di mana Amerika Syarikat ni dia mengekalkan dasar yang lebih konsisten walaupun berlaku pertukaran presiden, manakala Korea Selatan ni dia sering berubah mengikut parti politik yang memerintah. Dan yang terakhir ialah cabaran kepada pakatan. Amerika Syarikat dia menekankan tekanan maksimum terhadap Korea Utara, manakala Korea Selatan ni dia kadang-kadang mengutamakan dialog dan perdamaian yang menyebabkan perbezaan keutamaan terhadap US. Sebagai kesimpulannya, walaupun Pakatan Amerika Syarikat Korea Selatan berdepan pelbagai cabaran domestik pada era pasca Perang Dingin, hubungan strategik yang dibina sejak tahun 1953 masih kekal utuh. Hal ini menunjukkan bahawa kerjasama yang berasaskan kepentingan keselamatan bersama, saling mempercayai dan keupayaan menyesuaikan dasar mengikut perubahan geopolitik merupakan faktor utama yang memastikan pakatan ini terus relevan dalam menghadapi ancaman Korea Utara dan mengekalkan kestabilan di rantau Asia Timur. Sekian, terima kasih.